Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Pulau Pinang akan mengadakan satu program yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu Al-Quran di Hatiku. Semua sekolah insyaAllah di Pulau Pinang akan menjalankan program ini. Di antara tujuannya ialah untuk mempertingkatkan semangat dan usaha kepada guru-guru pendidikan Islam di sekolah bagi memastikan penguasaan kemahiran Al-Quran bagi anak-anak murid di sekolah berjalan walaupun dalam situasi pandemik ini. Yang kedua ialah bertujuan untuk memberi kepahaman kepada waris atau ibu bapa tentang peri pentingnya bantuan sokongan mereka dalam menjalankan program untuk memahirkan anak-anak ini dalam penguasaan Al-Quran baik di rumah ataupun di sekolah. Yang ketiga ialah untuk memberi sokongan kepada anak-anak murid ini supaya mereka mempertingkatkan usaha dalam penguasaan kemahiran Al-Quran dalam kehidupan mereka. Objektif kempen Al-Quran di Hatiku. Pertama, mengukuhkan segala program dan aktiviti Al-Quran yang sedia ada berjalan di sekolah. Kedua, memastikan guru pendidikan Islam sentiasa memberi perhatian dan menyambut baik SKT Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Ketiga, menyebar luas kepentingan Al-Quran dalam kehidupan harian pelajar. Dalam merealisasikan program Al-Quran di Hatiku, pihak sekolah perlu merancang dan melaksanakan beberapa program untuk membantu murid meningkatkan pencapaian bacaan Al-Quran. Antara program yang boleh dilaksanakan ialah kelas pemulihan Al-Quran, program pengukuhan bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, kelas literasi Al-Quran dan majlis khatam Al-Quran. Dengan program ini insya-Allah kita yakin murid-murid dapat meningkatkan bacaan Al-Quran mereka dari masa ke semasa. 4 kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembela. Daripada Nawas bin Sam'an telah melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini akan mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Yang ketiga, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Maknanya sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang keempat, 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Jangan lupa baca Al-Quran. Al-Quran di hatiku. Sadaqallahul azim. Jadikanlah Al-Quran sebagai peneman hidupmu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, dan diturunkan Al-Quran itu, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi marilah sama-sama kita sentiasa membaca Quran. Moga-moga kita bersama dengan syifa, penyembuh dan juga rahmat kebaikan. Al-Quran penyuluh hidupmu. Al-Quran sumber inspirasi. Bacalah Al-Quran, hati akan tenang. Al-Quran di hatiku.